Dalam kehidupan moden kini, persekitaran juga memberi kesan kepada kesihatan kita. Namun, walaupun persekitaran kita bersih, aman dan damai, tapi kalau kita tak jaga kesihatan kita sendiri, apa gunanya? Teruskan bersama saya Nazri Idrus dalam rancangan SSS Sihat, Segar dan Seri. Dalam hidup kita boleh makan apa saja ikut selera dan kemampuan kita. Tapi makan juga, ingat, mesti sentiasa beriadah dan bersenam. Dalam segmen Ikon Sihat ini, kita saksikan apa pula gaya hidup sihat yang dilakukan oleh selebriti kita. Apa guna paras rupa yang cantik jika seseorang itu sentiasa sahaja tidak sihat dan tidak cergas? Begitulah prinsip yang ada pada artis muda ini iaitu Juliana Evans. Kesihatan tu memang semua orang tahulah sangat penting, tapi tak semua yang mengambil berat tentang kesihatan. Lebih-lebih lagi macam remaja, kalau kita dah berumur remaja, umur macam Ju, macam nak masuk adult tu, kita dalam masa sekarang ni kita tak fikir sangat pasal kesihatan lagi. So kita main makan je apa yang kita nak. Mungkin kita tak nampak sekarang, badan kita tak berubah sangat, kita tak nampak penyakit tu tak sampai lagi, kita tak nampak lagi. Tapi in 10 or 20 years time mungkin dia akan datang disebabkan apa yang kita makan sekarang. So kesihatan tu sangat penting, dari kecil kita kena jaga, especially bila badan kita dah develop, dah macam dari teenager nak tukar ke adult. That's the most important time to exercise, to jaga badan, jaga pemakanan, because ini untuk future, untuk kita pada masa akan datang. Bila dah tua nanti kita tak nak macam, kita tak naklah tak sihat kan, baru umur 50 kita dah sakit belakang lah, diabetes lah, itu semua. And semua penyakit tu sangat dangerous actually. Orang pun tak tahu, macam kencing manis, orang sampai boleh potong kaki. So that's why kena jaga dari awal. Melakukan pelbagai aktiviti sihat memang mudah, namun ia akan sukar dilakukan jika kita tidak menganggapnya sebagai satu perkara yang penting. Ju sebenarnya masa sekolah dulu Ju sangat aktif dalam bersukan, and Ju buat gimnastik artistik selama 10 tahun dulu. So metabolism Ju, badan Ju lain sikit tau. So bila rajin training apa semua, masa tu kurus lah, kecil, kepeng. Bila dah stop training, stop sekolah, dan badan cepat naik. So sekarang ni Ju agak susah lah, badan memang kena jaga sebab Ju cepat naik dan susah nak kurus. So once in a while Ju suka main netball, Ju suka main bola baling dengan kawan-kawan, or my current favourite sekarang is wall climbing, rock climbing. Itu memang Ju suka, and once in a while Ju akan pergi, kalau ada masa, kalau tak ada shooting, kalau tak ada kelas ke apa, Ju akan pergi ke gym. Macam biasa Ju akan start with running on the treadmill, half an hour, 1 hour. Ikutlah, rajin ke tak, kalau rajin 1 hour lah. Akan guna all the equipment semua. And once in a while kalau ada yoga, kalau yoga class ada, Ju akan join, because I think yoga class is really good lah actually, macam untuk awet muda. And then ada satu time tu bila Ju rajin sangat pergi gym, and nampaklah perubahan dalam badan Ju, macam Ju dah lose weight banyak. Aktiviti di gym seperti kickboxing bukan sahaja dapat memberi kecerdasan dan stamina, malah ia mampu menghilangkan stres. Kalau makan, Ju tak fikir sangat pasal diet. Memang kena diet, tapi tak fikir pasal diet, sebab bila Ju fikir diet, mesti makan lagi banyak. So, Ju jenis yang makan apa saja, tapi limit lah, ada limit dia. Jangan macam skip a meal, itu paling penting. Jangan skip meal lah, jangan
because kalau once you skip meal and then bila malam you jadi lagi lapar and you makan lagi macam-macam, and that's dangerous lah. Orang kata macam kurangkan makan pada waktu malam. So kalau boleh lunch, I makan big lunch, tak pun big dinner. Lepas tu supper just ringan-ringan saja. Tapi yelah sekarang ni kita tak fikir sangat pasal pemakanan kan, sebab tak nampak lagi. But then bila fikir balik, okay, in 20 years time, kalau segala french fries yang I makan selama ni tiba-tiba nampak nampak kat kaki ke apa, then baru je rasa macam risau. Okay, right now I have to jaga my health dan pemakanan. Untuk hidup yang sihat, Juliana menganggap bahawa tiada jalan singkat. Malah, pengamalan gaya hidup dengan bersenam dan menjaga pemakanan harus berjalan sepanjang hidup kita. Itulah jalan yang terbaik sebenarnya. Okay, nasihat Ju kepada semua orang yang seusia dengan Ju, macam yang teenager ke or anyone lah, tak kira usia sebenarnya. Sebenarnya Ju nak nasihatkan kepada semua, kesihatan tu sangat-sangat penting. Kita kena sentiasa ingat dalam kepala bahawa kita punya badan ni hanya sementara, dan we have to take care of our own body, because orang lain tak boleh nak jaga badan kita. Hanya kita saja yang boleh. And jangan main cakap je, jangan just sekadar oh I'm fat, I dah gemuk, tapi tak buat apa-apa pasal tu. You have to do something. You kena ada mission dalam minda, exercise dan juga makan dengan betul untuk jaga kesihatan. Sebab in the future we never know apa akan jadi. Dan kita mestilah nak live a long and happy life, healthy life kan. So jagalah pemakanan dan jaga badan pada usia sekarang ini. Radiologi merupakan satu bidang yang penting dalam menyokong pelbagai kaedah rawatan penyakit, terutamanya dalam mengesan penyakit secara tepat dan teliti. Ia mempunyai berbagai cabang dan fungsi yang harus kita ketahui. Jom. Radiologis atau lebih dikenali sebagai unit X-ray adalah satu perkhidmatan untuk mengesan pelbagai jenis penyakit. Seorang pakar radiologi menjadi konsultan kepada doktor lain dalam rawatan seorang pesakit. Dengan imej dan visual yang telah diambil akan dapat membantu doktor pakar untuk menganalisa sesuatu penyakit itu. Bidang radiologi ini ialah satu bidang kepakaran dalam banyak bidang-bidang dalam perubatan. Bidang radiologi ini sebenarnya ialah untuk kita mengesan penyakit yang ada di dalam pesakit menggunakan berbagai-bagai kaedah yang kita ada, seperti menggunakan X-ray untuk mendapatkan filem plain X-ray, umpamanya X-ray dada, ataupun menggunakan berbagai-bagai lagi jenis alat yang berteknologi tinggi seperti CT scan, MRI, untuk mendapatkan imej yang lebih detail dan lebih terperinci supaya kita dapat mengesan penyakit dengan lebih teliti dan di peringkat yang lebih awal. Unit radiologi akan menggunakan pelbagai peralatan moden dengan kaedah sinaran X, sinar gamma atau elektron untuk mendapat imej sesuatu penyakit atau kecederaan dalam tubuh. Tugas saya kebanyakannya ialah untuk menganalisa filem-filem yang ditangkap di jabatan ini dan untuk mengesan penyakit yang ada di dalam pesakit melalui melihat interpretasi gambar-gambar yang ada. Itu adalah bidang kerja saya yang tambahan pula. Saya juga membuat sedikit rawatan kepada pesakit. Umpamanya kalau pesakit itu ada nanah di dalam badan, kita boleh mengeluarkan nanah tersebut dengan memasukkan satu tiub ke badan menggunakan X-ray ataupun ultrasound ataupun CT scan untuk memasukkan tiub itu ke tempat yang kita hendak dan keluarkan cecair daripada badan pesakit dengan cara yang paling selamat.
pakar radiologi akan menginterpretasi bahan yang digelar radiograf, ultrasound, MRI, CT serta menjalankan sesuatu prosedur yang memerlukan panduan pengimejan serta prosedur khas. Mesin CT scan itu ialah satu mesin yang berteknologi tinggi. Ia membolehkan kita melihat di dalam badan pesakit dengan lebih terperinci, dan oleh demikian kita dapat mengesan penyakit yang ada di dalam badan itu dengan lebih detail. Dan ia menggunakan sinar X juga, CT scan. Tetapi MRI tidak menggunakan sinar X atau X-ray, menggunakan magnet. Dan dengan itu kita dapat melihat dalam badan dengan lebih jelas. Mereka bertanggungjawab untuk menyelia semua prosedur dalam jabatan radiologi. Mereka juga boleh menginterpretasi ujian perubatan nuklear. Prosedur X-ray ini sebenarnya pesakit itu akan referkan daripada doktor-doktor lain kepada kita untuk mendapatkan khidmat X-ray. Umpamanya pasien itu dia ada sakit batuk, dan doktor akan memeriksanya dan akan hantar kepada jabatan X-ray untuk kita buat, sama ada untuk buat X-ray dada atau chest X-ray, ataupun terus kita buat CT scan dada yang akan dapat melihat dengan lebih detail dan jelas. Umpamanya dia ada sakit radang paru-paru ke ataupun penyakit kanser yang dapat kita kesan dengan tepat. Bidang radiologi juga memainkan peranan yang penting dalam pengurusan dan rawatan seorang pesakit yang memerlukan radiologi intervensi. Selepas kita buat scanning ataupun pemeriksaan itu, kita akan dapat gambar, dan saya akan melihat gambar tersebut dan akan meneliti gambar tersebut dan akan membuat satu diagnosis. Dan diagnosis itu akan saya buat satu report, dan report ini akan dihantar balik kepada doktor yang menghantar pasien tersebut. Dan daripada report tersebut, doktor itu akan mendapat satu diagnosis dan akan membuat rawatan kepada pesakit. Pada hari ini, semakin banyak rawatan radiasi yang ada serta wujudnya radiologi intervensi yang telah menjadi satu sumbangan besar kepada rawatan radiasi. Sinar X ini memang sinar radiasi, tetapi kuasa radiasi ini ataupun energi yang ada dalam sinar X-ray ini yang kita gunakan untuk kaedah perubatan, dia punya tenaga energi itu adalah amat rendah, dan kadar X-ray yang kita bagi untuk pesakit yang kita buat dekat jabatan X-ray ini amat rendah dan tidak membahayakan pesakit. Kalau patah itu mungkin 100% lah kita ada kaedah buat X-ray biasa. Kalau kita tak nampak dengan X-ray biasa, kita boleh buat CT scan. Kalau tak nampak juga dengan CT scan, kita boleh buat MRI. Jadi kadar kita nak mengesan umpamanya patah itu mungkin mencacah 1% lah. Dan untuk penyakit barah pula kita boleh mengesan dengan lebih awal lah. Kalau kita buat CT scan ataupun MRI, barah yang sekecil mungkin kurang daripada 1 cm pun kita boleh detect, kita boleh kesan. Bidang ini juga berperanan penting dalam penjagaan seorang pesakit yang menghidapi kanser. Pakar terapi radiasi ataupun pakar onkologi akan menggunakan radiasi dalaman jika sel barah berada dekat dengan permukaan badan atau tempat yang senang untuk dimasuki. Yang paling penting sekali umpamanya untuk kita buat mamografi, iaitu untuk kita buat X-ray payudara. Di Malaysia ini kadar kanser payudara adalah tinggi. Mungkin setiap 19 orang wanita, 1 orang akan dijangkiti oleh penyakit kanser payudara, dan selalunya penyakit ini melibatkan wanita yang umurnya lebih daripada 40 tahun. Jadi kanser payudara ni kalau kita kesan di peringkat yang awal, kita dapat mengubatinya dengan lebih berkesan. Jadi untuk mengesan penyakit payudara kanser ini di peringkat yang awal, kita kesakan perempuan yang atau wanita yang umur lebih daripada 40 tahun supaya datang untuk membuat mamogram supaya kita dapat mengesannya di peringkat yang lebih awal.
Teknologi perubatan kita terus maju. Tapi persoalannya, adakah kita turut maju dari segi amalan gaya hidup sihat? Teruskan dalam segmen kita